Mereka melakukan kerosakan terhadap jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad yang ke-18. Tuan-tuan tahu tak, Wahabiyah yang di belakangnya Inggeris, yang di belakangnya juga Yahudi, telah melakukan satu onar yang tak dapat kita maafkan. Mereka hampir mencacatkan jasad Nabi dan barang-barang peninggalan Nabi di bumi Madinatul Munawwarah. Kalau tidak asbab daripada tangan-tangan Sultan Abdul Hamid, daripada Sultan Abdul Majid, daripada Daulah Uthmaniyah, maka tuan-tuan tak akan jumpa barang-barang Nabi dalam keadaan selamat. Maka Daulah Uthmaniyah lah telah menyelamatkan barang-barang Nabi. Disebabkan itulah tuan-tuan, antara sebab kenapa barang-barang Nabi berada di Istana Topkapi, kerana Wahabi Saudi pernah melakukan satu cubaan untuk merompak dan merosakkan barang-barang Nabi ataupun menghancurkan barang Nabi dengan alasan mereka tak mau kita, ini bid'ah, ini tak boleh mengagungkan Nabi, tempat-tempat yang Nabi sampai mesti ditutup. Sebab tu sejarah di Mekah tuan-tuan, sebahagiannya rumah Rasulullah, rumah Khadijah, semua dibuang, semua dihancurkan atas alasan takut kita berlebih-lebih. Tapi sebenarnya itulah bahaya fahaman Wahabi yang mereka telah menjadikan alasan untuk kita, misalnya Nabi Muhammad, alasan mereka untuk mereka menghancurkan barang-barang kepunyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itulah Nabi tidak redha, maka sebab itulah inilah signal isyarat bahawa mereka melakukan kerosakan terhadap jasad Nabi. Maka sebab itulah Al-Mahdi akan mengecam, akan mengutuk dan akan menentang geng-geng Arab sesama bangsa, tetapi akidah yang berbeza. Daripada tahun 1924. 1924. Ketika kerajaan Uthmaniyah tumbang, bila munculnya seorang laki-laki yang nama dia Muhammad bin Abdul Wahab, maka bangkitlah golongan yang ada di Saudi ni, aliran pemikiran Wahabi Salafi. Mereka lah sebenarnya yang beria-ia nak korek kubur Nabi ni. Daripada 1924 dia pasang letupan dan dia buat keputusan pada waktu itu di Jannatul Baqi ada kuburan Ahlul Bait, kuburan para sahabat, yang mana ada sedikit binaan. Tapi di Jannatul Baqi ketika mereka muncul di Saudi, maka mereka telah buat keputusan untuk memecahkan seluruh bina alal kubur di Baqi. Maka telah jadi macam satu pesta. 1925 dia letup. Maka dia telah ratakan. Ini tuan-tuan pergi Jannatul Baqi, tengok Baqi macam mana dia kosong. Tuan-tuan pun tak tahu mana satu ukuran Ahlul Bait, betul? Tak tahu. Yang kena lekat luar tak tahu, melainkan kita diberitahu. Dia tidak mau meninggalkan apa-apa tanda pun. Kubur Nabi berada dalam bina alal kubur. Kubur Nabi berada dalam bilik, dalam bangunan. Jadi mereka telah mula muzakarah, nak keluarkan, nak pecahkan kubah hijau dan keluarkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarkan jasad Umar, keluarkan jasad Abu Bakar dan bawa mereka ke Baqi. Tanah macam orang biasa. Rekod. Tanah macam orang biasa. Dia berdasarkan dalil ni. Dan dalil yang kedua adalah bagi mereka, bagi golongan Wahabi, orang yang menziarahi, orang yang melakukan perjalanan ke Madinah dengan niat untuk menziarahi Nabi, kuburan Nabi, itu adalah perjalanan maksiat. Tuan-tuan kena faham benda ni. Bagi golongan Wahabi Salafi, mana-mana orang yang melakukan perjalanan semata-mata pergi ke Madinah dengan niat untuk menziarahi kuburan Nabi, bukan untuk menziarahi masjid, maka niat itu adalah perjalanan maksiat.